Hai dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Sakinah selaku pensyarah kod kursus 3012 Falsafah Ilmu Kumpulan G. Saya Vivera Vicia memegang nombor metrik di 20191086-918 telah memilih tajuk tugasan akhir iaitu perbandingan epistemologi antara modernisme dan pasca modernisme. Apakah itu epistemologi? Epistemologi berasal daripada perkataan Yunani di mana epistema bermaksud pengetahuan, manakala logos pula bermaksud logik ataupun teori. Cara ringkasnya, epistemologi ini adalah bermaksud tentang teori pengetahuan. Epistemologi membahas secara mendalam tentang segenap proses yang terlibat dalam usaha untuk memperoleh pengetahuan. Dari segi bahasa, epistemologi bermaksud teori tentang ilmu pengetahuan. Epistemologi juga adalah kaitan tentang sifat pengetahuan, justifikasi dan rasionalisme kepercayaan. Bagi ruang lingkup epistemologi, ia meliputi hakikat, sumber dan kesahihan pengetahuan. Terdapat 3 teori kebenaran dalam epistemologi, iaitu teori kebenaran korespondensi, teori kebenaran konsistensi atau koherensi, dan yang ketiga adalah teori pragmatik. Selain itu, terdapat 4 pengaruh epistemologi atau dikatakan sebagai sumber ilmu, iaitu panca indera, akal, wahyu, hati dan juga intuisi. Terdapat 5 jenis panca indera, iaitu yang pertama adalah penglihatan, iaitu melibatkan mata, pendengaran yang melibatkan telinga, penciuman yang melibatkan hidung dan rasa lidah, serta sentuhan yang menggunakan kulit. Akal berfungsi sebagai organ yang bertempat di dalam otak secara fizik. Keunggulan akal yang paling utama ialah kemampuannya untuk menangkap esensi atau hakikat dari sesuatu tanpa terikat pada fakta-fakta dan merupakan sumber pengetahuan yang utama. Wahyu pula bermaksud untuk memberitahu dengan segera atau segala yang disampaikan secara rahsia kepada pihak lain supaya dapat mengetahuinya. Manakala hati atau intuisi yang muncul dalam bentuk pengetahuan yang tiba-tiba sahaja hadir dalam kesedaran. Malah intuisi juga boleh muncul pada bila-bila masa sahaja tanpa dirancang, sama ada ketika waktu santai maupun waktu tegang. Seterusnya, kita pergi pula kepada modernisme. Modernisme kian berkembang apabila kemunculan tamadun barat yang berkiblatkan kepada akal, terutamanya pada abad yang ke-18, iaitu zaman Enlightenment. Antara tokoh-tokoh barat tersebut adalah seperti Charles Darwin, Sigmund Freud dan Karl Marx. Pemikiran dan gerakan ini berjuang untuk menggantikan segala pemikiran tradisional agar sesuai dengan keadaan semasa yang dianggap moden. Penentangan terhadap agama lahir kerana agama ini dianggap sebagai sesuatu yang kolot dan setengah ajarannya tidak sesuai dengan konsep pemodenan yang diinginkan. Ia semakin berkembang apabila penjajahan barat mula berkembang. Contohnya Mustafa Kemal Atatürk di Turki yang cuba untuk menghapuskan ciri-ciri Islam di negara berkenaan. Secara khususnya, gerakan ini dibahagikan kepada 3 peringkat utama, iaitu modernisme, pasca modernisme dan juga postmodernisme. Pada asasnya, modernisme ini bertujuan untuk menentang fahaman tradisionalisme Bible dan melakukan perubahan mengikut kesesuaian zaman itu. Ia juga meliputi pemodenan terhadap budaya, seni, pegangan, adat persan dan juga sebagainya. Oleh itu, masyarakat Eropah mula membebaskan diri mereka daripada agama. Pasca modernisme adalah di mana zaman itu adalah anti Tuhan dan juga anti agama. Perubahan pemikiran era modernisme yang dianggap tidak sesuai lagi dan digantikan dengan pemikiran baru dalam pasca modernisme. Banyak pemikiran baru muncul dalam era ini seperti humanisme, feminisme, pragmatisme, hedonisme dan lain-lain. Serangan pemikiran modernisme terhadap umat Islam banyak dilakukan pada era ini. Serangan pada era ini juga daripada 3 golongan, iaitu musuh Islam, golongan berfahaman sekular daripada kalangan umat Islam,
dan juga persatuan dan gerakan Islam yang terpengaruh dengan modernisme. Oleh itu, sasaran pada modern ini adalah golongan intelektual, yaitu melalui teori ilmu atau epistemologi, golongan awam melalui fahaman kesamaratan pluralisme dari sudut agama, budaya, dan juga adat bersama. Secara ringkasnya, pasca modernisme adalah penolakan terhadap grand naratif dalam rupa agama-agama besar termasuk Islam dengan kebenaran-kebenaran hakiki abadi dan sekaligus berlakunya penolakan nilai-nilai mutlak dan penekanan kepada kerelatifan nilai dalam semua perkara. Dalam konteks ad-din Islam, nilai-nilai pasca modernisme amat membahayakan nilai-nilai Rabbani yang telah sebati dengan Islam, antaranya seperti nilai-nilai pasca modernisme bertentangan dengan akidah kerana pasca modernisme menolak rukun imam dan juga rukun Islam. Ia juga menentang nilai-nilai rohaniah yang hakiki, menolak ibadat seperti sembahyang, puasa, zakat dan sebagainya. Selain itu, ia juga menolak nilai-nilai moral dan etika yang mutlak dalam agama. Dalam perspektif pasca modernisme, tidak wujud nilai-nilai mutlak yang kekal dan mutlak dan kesemua nilai-nilai boleh dirasionalkan. Selain itu, ia menolak sistem hukum yang dibawa agama dalam bentuk syariat seperti Islam. Dengan itu, manusia akan tersesat tanpa panduan syariat sebagai penyelamat. Dapatlah disimpulkan di sini bahawa pasca modernisme adalah sekuensa sejarah yang lahir daripada zaman moden sebagai perkembangan untuk sesuatu budaya. Pasca modernisme merupakan produk budaya dan gaya hidup baru sebagai pemikiran. Selain itu, ia juga merupakan cara pemikiran dan penteorian baru tentang kehidupan manusia dan masyarakat hari ini. Ia merupakan suatu zaman yang penuh dengan budaya-budaya yang baru. Seterusnya kita pergi kepada perbandingan modernisme dan juga pasca modernisme. Faktor yang pertama adalah faktor pendidikan. Dalam pendidikan pada era modernisme, asas pengetahuan dianggap berasal daripada pengalaman. Oleh itu, apa-apa sahaja yang berasal daripada pengalaman dianggap sebagai ilmu pengetahuan. Manakala berbeza bagi pasca modernisme, di mana pasca modernisme pendidikannya adalah bersifat lebih maju dan berteknologi tinggi. Ianya menerapkan kemahiran dalam setiap golongan masyarakat dengan memberikan latihan dan kursus-kursus yang diperlukan. Sebagai contoh, sekiranya anda ingin menjadi seorang guru, maka anda akan diberikan latihan yang lebih efektif untuk menjadi seorang guru. Seterusnya kita pergi kepada jantina. Wanita pada zaman modernisme, taraf wanita dianggap lebih rendah berbanding lelaki. Wanita pada zaman tersebut tidak dibenarkan untuk bersekolah, malah mereka hanya dianggap layak untuk menjadi ibu kepada anak-anak dan menjadi suri rumah yang taat kepada suami. Namun, pada zaman pasca modernisme, wanita telah bangkit dan mereka menuntut hak mereka untuk bebas bersuara dan mereka ingin menjadikan taraf mereka sama rata seperti lelaki. Bagi kaum lelaki pula, pada zaman modernisme, lelaki dianggap sebagai seseorang pemimpin dan mereka lebih berkuasa berbanding dengan perempuan. Apa-apa sahaja aktiviti malah pimpinan juga akan dipegang oleh lelaki. Namun, setelah zaman pasca modernisme, kedua-dua taraf jantina ini, lelaki dengan perempuan adalah sama rata. Kita pergi pula kepada agama. Pada zaman modernisme, segelintir masyarakat menolak kebenaran dan wahyu-wahyu juga dianggap sebagai sesuatu yang tidak benar. Namun, pada zaman pasca modernisme, wujudlah hak kebebasan bersuara. Walaupun demikian, hak ini telah memberikan satu kesan yang negatif terhadap sesetengah pihak, di mana pada zaman ini telah wujudnya LGBT, iaitu lesbian, gay, bisexual dan transgender. Dengan adanya kewujudan masalah ini, ia telah memberikan kesan terhadap segelintir orang di mana ianya mengganggu dan
mengganggu ketenteraman awam orang-orang lain. Seterusnya, kita pergi kepada refleksi diri. Modernisme dan pasca modernisme memiliki kekurangan dan juga kelebihannya yang tersendiri. Namun, seperti yang kita sedia maklum, agama adalah merupakan salah satu asas yang sangat penting untuk menjadikan kita sebagai seorang insan yang takluk kepada ajaran Tuhan. Oleh itu, amatlah penting untuk kita mempunyai atau memiliki agama bagi sesetengah orang. Kerana dengan adanya ajaran agama, maka kita tidak akan terpesong untuk melakukan benda-benda yang negatif dengan adanya ajaran agama. Oleh itu, kita juga harus mengamalkan 5 prinsip rukun negara agar ia dapat menjauhkan negara kita daripada terpengaruh dengan anasir-anasir luar.